مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله: وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب محر مثل في الأظهار. Okey, sudah kan itu kan? Okey, dia kata sini Pak. Wa in mata ahad az-zawjaini qabla fardin wa wad'in wajib mahar mithlin fil adhhar. هذا في الأصول القديمة. في السنة. لأن هذا ماذا؟ يعني هذا الكلام أولا يعني سندرس هذا القول في ماذا؟ في البول المرم. سنأخذ هذا القول يعني أصل هذا ke bawah Ustaz kelas kementeri. Okey, yang bawah. Okey ya. Ini perkataan ini. Okey. Mana? Wa in mata, dan sekiranya mati ahaduz zawjaini, salah seorang suami atau isteri, qabla fardin, sebelum disebut mahar, sebelum disebut mahar. Okey, biasa orang Arab dia kahwin dulu dia tak sebut mahar dia. Dia tak sebut mahar sebab tu sunat saja. Sebab tu sunat sebut mahar. Wa wat'in, sebelum berlaku persetubuhan. Wa wajaba wa qabla fardhi wat'in, makna belum sebut mahar, belum apa? Belum berlaku persetubuhan. Tiba-tiba isteri dia ni suami meninggal atau isteri meninggal. Ingat masalah ni berlaku bila zaman sahabat. Zaman sahabat Alqamah. Siapa Alqamah? Alqamah anak murid Ibnu Mas'ud. Alqamah, ingat ya? Ini jaluran ataupun jaringan mazhab Abu Hanifah. Jaringan mazhab Abu Hanifah dia balik kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Mazhab Syafi'i banyak balik kepada apa? Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Sebab dia imam ahli Madinah. Sebab Imam Syafi'i berada Madinah. Orang Iraq, fiqh Iraq ingat fiqh siapa? Fiqh Ibnu Mas'ud. Setelah umat Islam berjaya menawan kota-kota Iraq, asalnya di bawah penguasaan tamadun Parsi yang kita kenali sebagai tamadun Mesopotamia. Yang terkenal dalam sejarah dengan kegemilangan dia apa? Dengan apa? Taman tergantung Babylon. Dengar taman tergantung Babylon. Jadi apabila umat Islam zaman Sayyidina Umar, situlah Sayyidina Umar dia hantar Abdullah ibn Mas'ud untuk mengajar, menyampaikan ilmu, bertabligh di Iraq. Jadi tinggallah Abdullah ibn Mas'ud di Iraq. Jadi sini anak punya Alqamah, Ibrahim Naqai, Hamad bin Salamah, akhirnya sampai pada siapa? Abu Hanifah. Sebab tu Abu Hanifah sahihnya dia adalah apa? Dia adalah apa? Tabi'in. Biarpun dia tak sempat bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud, biarpun dia tak sempat bertemu dengan Al-Mas'ud,
tapi dia bertemu dengan Anas bin Malik. Dia termasuk tabi'in. Jadi inilah fiqh Abu Hanifah sekarang. Okey. Sebab tu inilah mazhab rasmi Taliban sekarang. Okey. Sebab tu Ustaz bacakan bagusnya Taliban. Kelebihan Taliban. Negara Islam lain tak boleh buat. Malaysia tak boleh buat, Indonesia tak boleh buat. Apa dia buat? Dia haramkan Wahabi sekarang. Siapa bermazhab Wahabi di Taliban sekarang ditangkap. Siapa mengamalkan pahaman Wahabi di Afghanistan sekarang ditangkap dan dipenjarakan. Dia suruh bertaubat. Malaysia tak boleh buat, nak haramkan Wahabi. Indonesia tak boleh buat. Tapi Taliban dia boleh buat. Dia haramkan pahaman Wahabi. Kita benarkan. Sebab apa dia kata apa? Mengganggu masyarakat, merosakkan kehidupan beragama dalam masyarakat. Dia tak benarkan. Dia tutup madrasah Wahabi yang dibina daripada dana Arab Saudi. Dia tangkap pemimpin Wahabi di Afghanistan. Itu kita itu boleh tengok kan? Okey, yang negara Islam ni tak boleh buat. Okey. Yalah, kalau tak buat begitu, umat Islam akan apa? Tenggelam dalam pergaduhan sesama sendiri. Ustaz baca artikel dia tadi kan? Ustaz baca artikel. Okey. Mengapa mereka haramkan pahaman Wahabi? Mereka tak benarkan. Semua madrasah yang menyebar pahami mereka tutup. Pemimpin Wahabi mereka tangkap. Dia kata apa? Kalau kita biarkan, dia akan membiarkan umat Islam pusing situ saja. Berselingkah dengan benda yang apa? Yang tidak bantu mengembangkan umat. Sebab mereka 20 tahun sudah mereka perang dengan mereka kan? Tiba-tiba nak berbalah balik semua sendiri lagi. Jadi apa mereka buat? Mereka tutup madrasah Wahabi, mereka tangkap pemimpin Wahabi di Pakistan sekarang. Sebab mereka apa? Mereka apa? Sebab tu saya baca apa? Apa saluran Wahabi pula? Mereka hukum apa? Haula'i firqatun wa Taliban ni firqatun dhallatun, satu kumpulan sesat. Jahmiyatun, Jahmiyah ni apa? Makna bagi Wahabi ni menafikan sifat Allah. Sufiyatun, kumpulan Sufi. Khawarij. Yang biarlah cakaplah. Okey, jadi Ustaz tengok subhanallah. Ini bagi Ustaz begitu. Moga-moga negara Islam lain ambil contoh Taliban menghadapi Wahabi. Itu saja cara dia. Kalau tidak pusing situlah. Solat apa? Doa kunut bid'ah, berzikir lepas solat bid'ah. Maulud Nabi bid'ah. Tak habis-habis situ saja. Faham tak? Solat kena begini, pusing gitu saja. Mesti begini. Benda-benda kita kata apa? Nak tenggelam benda begitu saja. Sekarang dia buat apa? Dia tutup madrasah sana, madrasah Wahabi. Dia tangkap pemimpin Wahabi. Kemudian apa? Sekarang jadi isu apa? Ustaz baca tadi. Ada seorang pemimpin Wahabi. Mereka tangkap. Kemudian mati dalam penjara. Sekarang mereka tuduh nak Taliban sengaja bunuh pemimpin tu. Apa? Dia apa? Dia kata Taliban bunuh pemimpin Wahabi sana. Kita harap taklah orang agama tak sebab mereka membunuh. Sebab kita apa? Sebab penjara tu dan Islam apa? Kalau kumpulan begini, dia panggil apa? Hukum apa? Takzir. Dia hanya hukum takzir. Takzir ni apa? Makna takzir ini kalau kita tengok orang tadi boleh membawa kekacauan pada masyarakat. Makna imam situ ada hak. Ulil amri ada hak untuk menangkap mereka untuk apa? Untuk tempoh tertentu. Supaya apa? Untuk menjaga sebab apa? Tasarruful imam bir ra'iyah manutun bil maslahah. Bagi kita itu satu. Moga-moga kan negara Islam ni ambil contoh. Okey. Jadi akhirnya sebab tu kita tadi apa? Jadi mazhab Abu Hanifah ini dia balik pada siapa? Sebab tu Abu Hanifah apa sanad mereka Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah, Al-Aswad, semua tu. Jadi mereka ni imam-imam. Kita panggil sandaran dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi asalnya benda ni merupakan ijtihad. Okey, ijtihad. Datang seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas. Datang seorang lelaki dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, macam mana seorang lelaki ini dia meninggal
Tapi dia selepas dia berkahwin, dia meninggal. Belum sempat dia bagi mahar, belum sempat bersetubuh, meninggal dia. Jadi Ibnu Mas'ud kata, pendapatku, sebab benar ni ijtihad ya. Ijtihad lagi. Benar ijtihad. Dia kata ijtihad aku, dia qiyas. Bagi aku dia kata, Allah Mas'ud dia kata, dia wajib ni pendapat ni. Imam Syafi'i apa? Pegang. Faham tak ni? Dia kata apa? Dia kena apa? Mahar misal. Tetap kena bagi mahar. Biarpun belum bersetubuh. Sebab dia wajib iddah 4 bulan 10 hari. Jadi apabila dengar fatwa Ibnu Mas'ud tersebar, Ibnu Mas'ud fatwa, mana-mana perempuan yang kematian suaminya belum berlaku persetubuhan, belum diberi mahar, maka apa? Belum diberi mahar, maka dia layak mendapat mahar misal. Dia wajib iddah. Jadi Miqal bin Yasar kan. Okey, seorang sahabat dia kata, inilah yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Seperti kau sebut ni. Pada apa? Pada Barwa binti Wash. Suami dia meninggal, apa? Belum bagi mahar lagi. Apa itu? Nanti kita akan masuk mendalam dalam Bulughul Maram nanti. Okey. Wal muradu bi mahril misli, wal muradu, dan yang dimaksudkan, wal muradu, dan yang dimaksudkan, bimahril misli, yang dimaksudkan dengan mahar misal, wal muradu, dan yang dimaksudkan bimahril misli, dengan mahar misal, qadrun, kadar, ma yarghabu, apa yang disukai, mana yang diterima, bihi, mana yarghabu sini, ma yarghabu, apa yang diterima, bihi, asalnya yarghabu suka, bihi dengannya, fi misliha, pada perempuan sepertinya, pada perempuan sepertinya, adatan, balik kepada adat. Biasanya mereka ni kahwin, mahar dia 300 ataupun mahar dia 500, atau mahar di mereka ni, sebab kita kena masalah mahar kita dimasukkan belanja, masuk oleh hantaran. Faham tak? Bukan seolah kita sekarang mahar kita tersembunyi dengan hantaran, itu masalah kita. Okey. Jadi kita mahar dia apa? Biasanya hantaran 5,000 lah. Biasa bagi berapa? 5,000 lah. Dia punya adat. Sebab apa? Dalam kaedah fikih apa? Al-adatu muhakkamatun. Adat kita jadikan tempat kita berhukum. Okey. Walaysa li aqallis sadaqi, dan tidaklah li aqallis sadaqi, walaysa, dan tidaklah li aqallis sadaqi, bagi serendah-rendah mahar, walaysa, dan tidaklah bagi serendah-rendah mahar, haddun, hadnya, tak ada had serendah-rendahnya, muayyanun, muayyatun, yang tertentu, fil qillati, pada apa? Pada sedikitnya. Mahar perendah, sekurang-kurang mahar, tak ada hadnya. Okey. Wala li aktsarihi, wala li aktsarihi, dan tidak ada li aktsarihi, bagi paling tinggi mahar. Nah, berapa kau bagi mahar dia? 1 juta rupiah lah. PKP mana cari 1 juta ni? 1 juta rupiah. Wala li aktsarihi, dan tidak ada bagi banyaknya, haddun, haddun muayyanun, had yang tertentu, fil kathrati, pada banyaknya. Okey. Asal nama harta sah mahar. Sikit kah banyak kah tak kisah.
Tapi apa? Sunat jangan terlampau mahal sangat. Sebab tu pernah Sayyidina Umar, dia kata apa? La tughlu fi sadaqin nisa. Janganlah kamu mahalkan, janganlah kamu tinggikan pada mahar perempuan kamu ini. Falau kanat makratan fid dunya au taqwa fil akhirah. Kalaulah tingginya hantaran, tingginya mahar ini. Sebab kita apa? Kita mahar sekarang ditutup dengan hantaran. Faham tak? Sebab tu mazhab Syafi'i, hantaran itu hukum dia mahar. Kalau tak jadi kahwin, kena pulang balik. Faham tu? Sebab dia masuk bah, dia ambil hukum mahar, dia ikut. Janganlah kamu tinggikan la tughlu fi sadaqin nisa. Jangan kamu tinggikan apa mahar perempuan ini. Fa innaha law kanat makramatan fid dunya. Kalau dia makramah, kemuliaan di dunia ini, au taqwa fil akhirah, ataupun tanda ketakwaan hidup di akhirat. Makna mengapa tinggi sangat? Hantaran belanja dia semua mengapa tinggi sangat? Bukan sembarangannya tu. Hai berak protek juga apa? Faham kan? Makan nasi juga kan? Mengapa mahal-mahal tu? Jangan. Kalau dia tu benda makramatan fid dunya, al-taqwa fil akhirah. Jangan bertemerang situ ya. Jangan bertemerang. Omar tak bagi. Jangan kamu tinggi sangat. Kana aulahum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling layak siapa perempuan paling mulia? Paling mulia isteri Rasulullah, paling mulia anak-anak Rasulullah. Itulah perempuan-perempuan paling mulia. Allah jadikan mereka sebagai perhiasan hidup Rasulullah. Mereka lah manusia paling mulia. Nescaya mereka lah paling tinggi mahar. Okey. Jadi dia kata, itu betul lah situ. Jadi dia kata, Umar kata, faman zada ala arba'ati mi'ati dirhamin. Siapa yang lebih daripada 400 dirham. Duit perak, dirham duit perak, duit Parsi. Siapa mahar dia lebih daripada 400 dirham, aku letak yang lebih tadi dalam Baitul Mal. Aku ambil. Aku letak di Baitul Mal. Dia nak buat hukum begitu. Jadi ja'altu ziyadata fi Baitul Mal. Mahar banyak sangat lebih aku bagi Baitul Mal. Lepas tu kemudian apa? Kemudian tiba-tiba faqalat, bangun seorang perempuan. Tengok ya. Ni Islam. Faqalat, bangun seorang perempuan. Dia kata, laisa laka ya Umar. Tengok, dia tegur perempuan ni. Siapa kata Islam tak bagi perempuan hak? Bagi hak. Islam dia bagi. Bahkan tengok, Sayyidina Umar siapa tegur? Perempuan tegur dia. Dia sebut begitu, nak buat keputusan lebih mahal, lebihnya aku letak Baitul Mal. Faqalat mar'atun, maka berkata seorang perempuan. Ingat ya? Okey, faqalat imra'atun, maka berkata seorang perempuan. Sekarang kita tengok kan, nak naik Islam. Sebab tu saya akan tengok kan. Selepas Taliban berjaya menewaskan tentera Amerika dan sekutu-sekutunya. Okey. Britishnya, Perancisnya kalah. Satu benda berkalah. Lari apa? Jadi sekarang mereka serang apa? Taliban ni apa? Tak menghormati perempuan. Bagi mereka, tanda kita menghormati perempuan, bagi barat ni, tanda kita menghormati perempuan, membenarkan perempuan telanjang. Itu hormatlah. Hak asasinya untuk bertelanjang, untuk menjadi 3 suku, itu bagi mereka hak asasinya tu. Itu dia. Faham tak? Yang orang Islam jadi bodoh apa? Orang Islam ikut juga. Mereka ni tak jaga hak wanita. Taliban dia ikut mazhab Hanafi. Bagaimana cara berpakaian? Bagaimana? Itu Islam sebut. Dan memang bersandaran mazhab Abu Hanifah salah satu, bahkan apa? Mazhab fiqh yang tertua. Bahkan itulah mazhab Khalifah. Daripada zaman Abbasiyah, zaman apa? Osmaniyah. Sebab kita sebut mazhabud daulah. Mazhab Abu Hanifah ni mazhab negara. Mazhab khilafah. Semenjak zaman Abbasiyah. Sebab ibu Abu Hanifah dia apa? Mazhab paling tertua. Makna pentadwinan ilmu fiqh paling tertua.
Jadi faham? Mereka apa? Tak jaga apa? Hak wanita. Bagi barat nak apa? Sebab tu Ustaz pernah sebut kan, waktu zaman apa, Menteri Luar Kerajaan Turki Osmania, Menteri Luar British tanya dia, Britain, dia kata, mengapa kami melihat kamu orang timur, mana orang Islam lah, kamu orang timur, sebab negara timur ni mana apa? Negara Islam di bawah daulah Islamiah. Mengapa kamu orang timur ni, kami tengok kamu terlampau mengurung perempuan kamu, kamu sekat betul perempuan kamu. Dia kata, Ustaz pun lupa nama, Pasha belakang dia lah. Dia kata, kami sebenarnya, kami bukan sekat perempuan kami, tapi itulah cara hidup agama kami yang tegakkan begitu. Bukan kami paksa, memang perempuan kami begitu. Itu cara hidup mereka. Sebenarnya kami lelaki begini cara hidup kami. Jadi dia kata, mengapa perempuan kamu boleh terima hidup tertutup begitu? Mengapa perempuan kamu boleh terima hidup tertutup begitu? Apa dia jawab? Karena perempuan kami tak seperti perempuan kamu. Perempuan kami, dia tak suka untuk mengandungkan ataupun rahim dia hamil anak bukan daripada suaminya. Tak macam perempuan kamu. Perempuan kami tak suka untuk dia hamil anak bukan suaminya. Ini perempuan kami, bukan macam kamu. Terdiam, ya kan? Sebab tu perempuan kami dia hidupan begini. Sebab perempuan kami tak macam perempuan kamu. Perempuan kami benci, tak suka, benci, jijik untuk mereka hamil anak bukan suami mereka. Tengok jawapan dia. Nak cakap apa? Faham tak? Okey, sekarang mereka serang begitulah. Apa? Sebab tu apa Allah sebutkan? Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi millatum. Menelan litakid, tidak sekali-kali orang Yahudi dengan Nasrani redha dengan kamu sehingga kamu mengikut cara hidup mereka. Okey. Sebab tu kebencian mereka merupakan apa? Kegembiraan kita. Kebencian mereka merupakan kegembiraan kita. Faham tak? Kebencian mereka merupakan kegembiraan bagi kita. Kekalahan mereka merupakan kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena neraka untuk mereka, syurga untuk kita. Sebab tu apa Sayyidina Muhammad sebut? Awalasna qatlana fil jannah wa qatlan fil nar. Tidakkah yang terbunuh antara mereka di neraka dan terbunuh antara kita di syurga? Okey. Aina Allah. Okey. Walais haddun muayyanun. Ini ya. Anta bil-lail tanam, bin-nahar tanam. Okey. Sebab Hafiz, mengapa Hafiz? Mengapa bagi kita ambil mutlak ayat. Wa ahilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Ayat apa tu? Pembukaan juzuk kelima. وَأَحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. Okey, وَأُحِلَّ لَكُمْ, dan dihalalkan untuk kamu. Okey. Perempuan-perempuan yang Allah tak sebut bahawa mereka haram kamu kahwini. An tabtaghu, kamu menuntut mereka berkahwin bi amwalikum, dengan harta kamu. Allah tak sebut berapa kadarnya. Jadi ayat ni dalam sufik disebut mutlak. Maknanya dia tak ikat dengan kadar, dia bukan muqayyad dengan kadar tertentu. Dia tidak terikat dengan kadar tertentu. Jadi dia tetap jadi mazhab Syafi'i sebab tidak ada ayat yang mentaqyidkan, tidak ada hadis sahih yang mengikat bilangannya. Jadi kita pegang alal itlaq. Makna mana-mana boleh jadikan harta 10 sen, 20 sen boleh kita buat mahar. Sebab Allah sebut secara mutlak. Faham tak? Fal mutlaq yuhmalu ala itlaqihi. Satu yang mutlak kita bawa itlaknya. Faham Hafiz? Ini usul fiqh. Sebab tu ya, Fiz, jaga betul ya. Kalau boleh kan, kalau Ustaz nak, insya-Allah kita sudah okey, ayat ni ayat ini khas. Ayat ni mutlak. Ayat ni mujmal. Ayat ni zahir. Ini nas. Mantuk dia begini, mafhum dia begini. Itu Quran. Faham tak? Mana kita nas sebab tu
Dia lebih kurang kerana fiqh. Ayat hukum ni lebih kurang 500 ayat saja. Ayat dalam Quran ni berkaitan dengan hukum lebih kurang 500 ayat. Lebih kurang begitu. Secara umumnya. Jadi kita tahu ayat okey. Bi amwalikum mutlak. Harta kamu mutlak tanpa terikat dengan bilangan tertentu. Okey. Fil kasrati pada banyaknya. Balid dhabitu bal dhabit ad-dhabit fi dzalika pada itu. Balid dhabitu bal dhabit ma dhabit. Apa nak kita kata dhabit? Nak terjemah bal fi ma dhabit apa? Dhabit lah. Ad-dhabit penanda aras lah bahasa modernnya. Dhabit fi dzalika. Sebab tu setengah kata apa? Al-lughatu wal adab la tutarjam. Bahasa dan kesastraan ni tidak mampu diterjemahkan. Sebab apa? Sebab setiap bahasa ada apa? Ada rahsia dia tersendiri. Ada nahu dia dan grammar dia tersendiri. Okey. Balid dhabitu fi dzalika. Balid dhabit pada itu yang dhabit dia apa dia? Anna kulla syai'in sesungguhnya kulla setiap syai'in sesuatu sahha ja'luhu sah dijadikan thamanan harga. Makna kita boleh jadikan harga. Makna benda tadi berharga. Boleh kita buat pertukaran 20 sen boleh berharga tak berharga? Berharga sebiji gula-gula. Hex. Min ainin daripada benda. Ain barang, benda. Au manfaatin ataupun manfaat. Ataupun manfaat. Sahha sah. Ja'luhu sadaqan. Ja'luhu sadaqan. Sah dijadikan mahar. Harta boleh jadi mahar, manfaat boleh jadi mahar. Harta kita tahulah, duit, emas, perak, kereta, tanah, rumah boleh jadi mahar. Macam Fatimah. Jadi berkahwin dengan Fatimah, Rasulullah kata Ali "I'tiha mahraha." Ali, kau bagilah mahar kau kepada Fatimah. Ali kata, ini tengok sebaik-baik manusia. Makna sebaik-baik umat Rasulullah. Sayyidina Ali, selepas apa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, antara sebaik-baik umat ini. Apa dia kata? I'tiya sadaqah. Ali, kau belilah mahar dia pada Fatimah sebelum kau bersama. Ali kata, "Ma li syai' ya Rasulullah." Apa kau nak bagi, bukan kau ada apa. Jadi Sayyidina Ali kata, Rasulullah kata apa? Aina dir'ukal al-hatamiyah. Di mana jubah kau itu kan? Bagi jubah kau. Berharap dia. Suruh bagi jubah dia. Bagi jubah. Kalau ada jubah tu kan, bagi jubah ke dia. Sebagai apa? Sebagai tanda penghargaan pada Fatimah. Itulah sebaik-baik, semulia-mulia pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Daripada zuriat mereka lahirnya Imam Mahdi. Faham tu? Okey. Jadi itu Sayyidina Ali. Mengapa manfaat? Okey. Datang seorang perempuan, dia tawar diri dia pada Rasulullah. Hebat. Sebab Allah sebut. Okey, wahabat nafsa lin nabi in arad nabi an yastankiha. Dia tanya Rasulullah, tawar diri untuk Rasulullah. Tak apa ya? Ingat ya? Perempuan ini tawar diri pada Rasulullah. Dia tawar sendiri. Jangan ada istilah apa? Pergi mencari timba kan? Pergi mencari timba kan? Biar apa? Kalau timba berkualiti, biarlah cari ya. Apa masalahnya? Jadi perempuan ni dia pergi. Allah sebut, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in ara nabi ayastankiha. Perempuan mukminah menyerahkan dia. Jadi dia tawar diri pada Rasulullah untuk dia tanya Rasulullah, kau mau kahwin dengan aku kah? Dia tawar dirinya kepada Rasulullah. Dia tawarkan dirinya pada Rasulullah. Ingat ya? Benda ni bukan satu benda yang mungkar, benda yang menyalahi syarak, tak. Sebab kalau ingkar, Rasulullah ingkari. Dan Allah sebut. Jadi dia tawar diri pada Rasulullah. Jadi mana-mana nak tawar dengan gan.
Jangan jual mahal kan? Kan? Jangan jual mahal. Jadi Rasulullah tak kenal. Jadi tak apa-apa duduk. Pada sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, biarlah aku. Jadi biarlah aku, ya Rasulullah, aku kawin dia. Ya Rasulullah, kita kau ada apa nak bagi mahal dia? Di balik rumah tak ada apa, ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid. Kau carilah biarpun sebentuk cincin daripada besi. Cincin daripada besi, besi jala. Besi apa? Kita pakai besi jala ke besi timah, itu timah kan? Biarpun sebiji cincin, sebentuk cincin daripada besi. Iltamis walau khataman min hadid. Dia cari. Aku tak jumpa juga, ya Rasulullah. Cincin miskin sangat, tak ada. Tapi dia kata ada bajuku. Habis kalau kau bagi baju ke mahar, kau pakai apa? Makna sahabat ni miskin. Jadi Rasulullah sebut, hal ma'aka syai' min al-Quran? Kau adakah hafal Quran? Dia kata ada. Surah kaza-kaza begini. Okey. Jadi Rasulullah sebut, alimha, kalau begitu kau ajar dia Quran ni, faqad zawwajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Aku kahwinkan engkau dengan dia dengan mahar dia. Apa yang ada pada kau Al-Quran, kau kena ajar dia. Itu manfaat. Sebab tu pada hadis inilah kita kata mahar boleh berbentuk dengan mana manfaat. Aina? Okey. Wasabaqa, dan telah terdahulu, annahu, sesungguhnya. Anna sini, hu sini alhanu, annal halu wasya'nu, yustahabbu, disunatkan. Wasabaqa, dan terdahulu, annahu, sesungguhnya, annal halu wasya'nu, yustahabbu, disunatkan. Adamun naqsi, tidak kurang, min asyarati darahima. Okey, tak apa, tak ada masalah. Isim boleh, fa'il boleh. Annal mustahabba. Isnan khawsat yustahab. Annal mustahabba adamun naqsi, tidak kurang. An asyarati darahima, daripada 10 dirham. Sunat tak kurang daripada 10 dirham. Ataupun 1 dinar. Makna apa? 1/20 daripada kadar zakat. Tapi sekarang susah sudah. Sebab masalahnya apa? Masalah sekarang, duit kita bukan pakai ikut zakat, kita ikut emas kan? Sebab dia asalnya dirham. Dirham ni, masalah kita perak turun, tak macam emas. Okey. Wa adamu ziyadati, dan tidak lebih, ala 500 dirhamin, dan tidak boleh lebih daripada apa? Daripada 500 dirham. Sebab apa? Ini Abu Hanifah dia pegang apa? Nanti kita jumpa ya. La mahra fi aqalli min asdarahim. Tidak ada mahar yang kurang daripada 10 dirham. Jadi dia kata ini mentakyidkan apa? Mutlak ayat tadi. Jadi Imam Syafi'i tak boleh. Kami tak terima hadis ni untuk mentakyidkan. Mentakyidkan apa? Mentakyid ayat ni. Sebab apa? Bagi kami hadis ni dhaif, hadis lemah. Faham tu? Dia kata hanya yang tak faham tak apalah, nantilah kamu nanti belajar usul fiqh ni. Belajar usul fiqh faham lah tu. Okey. Jadi Imam Syafi'i kata hadis dhaif, tak boleh dijadikan apa? Tapi mereka sahihkan hadis ni. Ingat ya? Sebab tu kita, kalau kita belajar umrul hadis, ingat ya? Mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, benda qat'i ke benda ijtihadi? Ijtihadi. Okey, benda ijtihadi, bukan benda sahih. Sahih pada pendapat siapa? Dhaif pada siapa? Tak boleh amal hadis ni, dhaif ni. Siapa kata dhaif? Siapa kata dhaif? Faham tu? Okey, sebab tu kena belajar ilmu hadis. Ini tak boleh amal, hadis dhaif. Siapa kata dhaif? Sebab dhaif ni ijtihadi. Sebab dia kata ta'rifat. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis, baru kita tahu. Okey, makna apa? Mutawatir pun ulama berbeza. Apa? Mutawatir pun berapa bilangan jadi mutawatir? 10, 20, berbeza. Faham tu? Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan semalam kan? Ada ke? Ada? Mawjud? Assalamualaikum Ustaz. Mana ni?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Betulkah cerita Abu Nawas ini wujud? Sering dengar cerita Abu Nawas? Pernah dengar tak? Okey. Atau setakat dongeng saja, betul tak wujud? Dia cerita di mana? Abu Nawas di mana? Di Baghdad. Wujud tak wujud? Abu Nawas wujud. Nama sebenarnya Hani ibn Hasan. Hani ibn Hasan. Dia lahir bila 140 Hijrah. Siapa belajar kesastraan Arab, syair Arab zaman Abbasiyah, dia akan jumpa dengan nama Abu Nuwas. Dia panggil apa? Tajuk Syu'ara'il Mujun. Penyair Mujun. Mujun ni apa? Bahasa mudahnya, bahasa rocknya, penyair gila babi. Sebab apa? Dia syair dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang Arab. Dia zaman apa? Zaman Harun ar-Rasyid. Dia zaman Imam Syafi'i 150 Hijrah kan? Dia 140 sebelum lahir. Dia panggil Syu'ara'il Mujun. Sebab tu, mana buku Sak Mujadi tu? Apa? Al-Asru Al-Abbasi. Asy-Syi'ru fil Asr Al-Abbasi. Tadi ada buku Ustaz tu. Okey. Makna penyair zaman Abbasi. Zaman Abbasiyah, terutamanya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu dikenali dalam sejarah dia apa? Al-Asru Zahabi. Zaman kebigangan, zaman keemasan. Sebab waktu itu di Baghdad, kerajaan di Baghdad merupakan kerajaan terkuat di dunia. Itulah kerajaan terkuat di dunia. Daripada Portugal, biarpun mereka di bawah Abbasiyah, tapi tetap hubungan yang kuat. Jadi ingat kerajaan Spanyol, Portugal, Andalus tu, kerajaan sebuah Andalus, mereka di bawah Bani Umayyah. Bani Umayyah bukan Bani Abbasiyah ya, tapi hubungan rakyat dengan tetap erat dengan negara Islam. Sampailah ke mana? Ke Xinjiang sekarang, sempadan Cina sekarang ni. Cina sekarang ni. Dia panggil apa? Turkistan Syarqiyah. Turki timur. Turkistan timur. Jadi zaman Harun ar-Rasyid ni, dia zaman terkuat, ketenteraan terkuat, ekonomi terkuat, ilmu pengetahuan terkuat. Sebab waktu tu Eropah apa? Zaman gelap Eropah. Kuat. Semua kuat. Semua bidang umat Islam kuasai. Situlah bermulanya pendisiplinan ilmu Imam Bukhari dengan hadisnya, para ulama fiqh, kitab fiqhnya, ulama tafsir. Begitu juga bidang-bidang cabang ilmu, dan begitu juga kesusastraan. Mewah hidup itu. Jadi mereka ni termasuk apa? Termasuk golongan kacadung. Sebab seperti Abdullah bin Muqaffaq ada tu. Kau nampak gambar binatang tu? Yang tulis tu. Dia panggil apa? Kalilah wa dimnah. Kemudian gambar apa? 4 jilid tu. Dia panggil apa? Al-Fulailatil Walailah. Cerita 1001 malam. Ada tuan? Tengok tu, yang 4 jilid tu. Okey. Jadi semua ini kesastraan zaman Abbasiyah. Maju waktu tu dengan Baitul Hikmah, diterjemah semua kitab-kitab Yunan kepada bahasa Arab. Okey, sehingga diriwayatkan, diceritakan bayaran untuk sesiapa menterjemahkan kitab daripada Yunani kan, Aristotle semua tu ke dalam bahasa Arab. Okey, timbang kitab di sekarang dengan apa? Dengan dakwah kulit asal. Timbang kitab tu berapa? Contohkan 1 kilo. Bayaran apa? Emas 1 kilo. Nah, kitab ni, masalah ini tak apa. Dulu dia tulis dengan kertas apa? Dengan dakwat apa? Dengan apa? Bulu angsa tu. Siapa terjemahkan kitab-kitab daripada Yunan, Greek semua tu ke dalam bahasa Arab? Khalifah hadiahkan apa? Kitab dia, ditimbang kitab dia. Berapa kitab ni? 1 kilo. Sekarang bayaran dia, bayaran kitab tadi 1 kilo emas juga. Kalau kitab lagi tebal, 2 kilo emas juga. Satu berkembang betul. Jadi perkembangan tadi termasuklah bidang kesastraan. Tapi mereka ni apa? Penyair dia, kita termasuk ada waktu macam-macam. Ada penyair Zanadiqah. Ini kita sebut Syu'ara'ul Mujud. Dia cerita tentang perempuan, cerita tentang Arab. Sebab tu dia Abu Nuwas ni ingat ya? Abu Nuwas dia begitu. Cerita tentang kefasikan, cerita tentang kemaksiatan. Pernah diriwayatkan di tangan dia ada arak. Dia kuat minum arak
Kuat menolak. Di tangan dia ada arak. Tiba-tiba dia tak. Walaupun begitu, sebab dia ahli syair kan, bijak. Pernah dia kata Khalifah Harun Rashid sendiri ternampak di tangan dia ada arak warna merah, anggur kan. Jadi Harun Rashid tanya, apa tu Abu Nuwas? Dia kata, ini susu Khalifah Amirul Mukminin. Susu Amirul Mukminin. Jadi Abu Nuwas, adakah susu warna merah? Dia kata, susu ni, dia tengok engkau, dia malu, terus merah muka dia. Faham tak? Susu ni warna putih, tapi dia nampak kau, terus dia sama malu. Dia sebut apa? Aku ni malu pun dengan kau. Jadi dia warna putih, tapi dia nampak kau, terus jadi warna merah. Tapi dia kata, banyak ulama sebut, dia bertaubat sebelum meninggal. Dia bertaubat berkefasikan dia. Ibnu Nuwas ya. Sebab apa? Antara syair terakhir dia buat, Ustaz buah hafal syair tu. Dia kata, Rabbi qad azumat zunubi kasratan. Ya Tuhanku, azumat zunubi, besarnya dosaku. Sudahlah besar, banyak lagi. Aku akui itu Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, qad azumat zunubi kasratan. Walaqad alimtu bi annaka afwaka a'zam. Tapi biarpun begitu, wahai Tuhanku, aku hidupku penuh dengan maksiat, banyak sangat. Tetapi Tuhanku, walaqad alimtu bi annaka afwaka a'zam. Tapi aku tahu, wahai Tuhanku, kemaafanmu ya Tuhanku a'zam, lebih besar lagi pada dosaku. Fa in kana la yarju fa in kana yarju ihsa fa in kana yarjuka illa muhsin. Kalau wahai Tuhanku yang mengharapkan rahmat dan kasih sayangmu, Tuhai Tuhanku, orang yang buat baik saja, orang yang bersolat, orang yang baca Quran, para ulama, para abid, kalau mereka saja yang mengharapkan, mereka saja yang layak mendapat rahmatmu, layak mendapat kasih sayangmu, hanya mereka saja layak untuk menadah memohon rahmat dan kasih sayangmu. Fabiman yaludu wa yastajil mujrim. Kalau begitu, kalau aku tak layak untuk mohon rahmatmu, kemanalah orang yang berdosa seperti aku ini mencari perlindungan? Sebab tu, itu antara syair terakhirnya. Sebab tu dia kata, setengah ulama kata, waqad taba fi akhir hayati. Dia telah bertaubat, Abu Nuwas ni, pada akhir hayatnya. Cuma apa? Banyak dia Abu Nuwas ni, banyak direka-reka cerita disebahkan namanya. Dia ingat dia seorang penyair, tokoh sastrawan Arab pada zaman apa? Zaman kurun kedua hijrah. Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, dia dalam bidang syair Arab. Okey. Wallahu ta'ala. Dakhal waktu ya? Okey, dakhal waktu. خلاص غدنا إن شاء الله. هذا اللي بقي السؤال غدا إن شاء الله غدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرين ممثلا يا رب لك من سلطاني. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين إماما. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما شاء غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما شاء غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما شاء غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا أذن ما يؤذن من يلا لا أذن يؤذن يلا لا تنش تؤذن انت.